Assalamualaikum. So, apa jadi pada market semalam, kita nak tengok and check hari ni. So, hari Selasa kita akan semak Isnin punya trading. Hari Rabu kita akan check Selasa punya trading. Dan trading untuk session US market hari Jumaat, saya akan try buat video pada hari Sabtu ataupun hari Ahad kalau free. So, everyday saya akan try buat video ni supaya kita tahu pergerakan main market, broad market, sama ada dia naik atau turun, ataupun sama ada dia tak bergerak ataupun flat. So kita tengok. Okay, so ni Standard & Poor's 500. Saya akan sentiasa chart 50% line pada RSI. Okay, so RSI tunjuk kat kita that Standard & Poor's masih positif. Dia above 50% line and dia tak dekat dengan 50% line. So selagi semakin dia lagi dekat dia pada overbought line tu menunjukkan sentimen ataupun momentum yang masih kuat. Dan in terms of price chart, kita akan draw trend line. So kita start dengan low yang paras harga low yang tercipta ataupun yang dia cecah masa February March COVID tahun lepas kan. Harga masa tu 2307. Sebelum dia turun tu, dia dekat lebih kurang lah 3365 So jauh 3365, 237, dekat 1000 point dia turun, about I don't know 40% kot. So dia recover dekat sini lebih kurang. So dia recover daripada bulan March punya low tu. Dia recover pada bulan Ogos. So lebih kurang 5 bulan, 5-6 bulan. Okay, banding kat sini. And sejak pada tu dia naik lah, daripada 33 ni, sekarang dia berada dekat 3700. Cuma ada candlestick besar kat sini yang semua orang takut and rasa macam trend ni tengah nak bertukar. So based on momentum belum lagi, dan based on trend line pun belum lagi, pasal dia belum cross uptrend line yang kita dah lukis ni. Dan because this is disebabkan ni weekly chart, itu dia trend yang kita tengok ni lagi kuat daripada trend yang ada dekat daily chart ataupun 1 hour chart. And definitely kita tak tengok chart yang lagi rendah tu. Kita tak day trade, so kita fokus pada weekly, daily dengan 1 hourly. 1 hourly tu in some cases bila kita nak cari specific time points. So weekly ni mostly untuk cari main trend dia. And uptrend yang ada dekat Standard & Poor's 500 belum lagi terancam. Dan kalau kita tengok pula in terms of moving average, saya biasa gunakan 3 EMA 3, 13 dan 45. Dan trend yang akan ditunjukkan oleh EMA 13, short term trend EMA 3 and long term trend EMA 45. So EMA 3 yang warna biru ni mungkin tak jelas sangat, dekat sini boleh nampak dekat yang merah ni ada macam warna biru ke hijau ni. So selagi dia belum cross EMA 45, itu that means trend yang ada sekarang, sama ada sedang naik ke sedang datar ke masih intact ataupun masih kekal. Okay, save yang ni. Sekarang kita tengok Dow Jones. Lambat save. Okay, Dow Jones dah ada trendline dengan RSI. So RSI Dow Jones pun masih intact and masih okay. Dia dekat above 50% and dia dekat sini dia turun dan dia cecah trendline, uptrend line, and dia cecah 50%, tapi terus dapat support dekat situ and dia hampir sentuh overbought dan kemudian dia turun balik, tapi masih ada distance antara 50% line dengan momentum sekarang. So candlestick besar yang ada dekat sini belum mengancam uptrend line ni. So
tak ada problem dengan uptrend yang ada sekarang. Mungkin cemas tapi dia belum cabar lagi. In fact kalau kita dah buat profit daripada minggu-minggu yang ada dekat sini kan, ni weekly chart kan, so kalau kita dah ada beberapa candlestick dekat selepas breakout ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maybe dalam 8, 9 candlestick. So kalau kita dah buat untung kat sini, mungkin kita dah stop loss masa dia turun candlestick besar ni pun, so tak ada masalah. Dia problem dia ialah bila kita tak ada position dan kita cuba nak masuk, kita agakkan trend ni akan terus menaik, tapi kalau kita dah nampak signal trend tu dah bertukar kepada trend menurun, dan ini kita masuk, itu problem dia start dekat situ. Dan kita rasa macam susah nak activate stop loss pasal apa, nampak macam trend dia menaik tapi sebenarnya kita tak nampak yang kita dah break trend tu. Kalau dia dah break momentum and then dia dah break up trend, itu masalah besar, especially kalau yang baru masuk. Dan kita tengok Nasdaq. Nasdaq ni yang paling hebat lah. Okay, lupa nak tunjuk tadi. Dekat Dow Jones, dia tunjukkan dekat kita yang masa COVID berlaku dekat Februari, lebih kurang sini, Februari, March. Dia recover dekat bulan November. Lambat Tadi dekat bulan Ogos ke, untuk Standard & Poor's, dia recover dekat bulan Ogos, so dalam 5-6 bulan. Dow Jones makan masa yang lagi lama, 6-7 bulan untuk recover. So beza index Dow Jones dengan Standard & Poor's. Maybe pasal Dow Jones ada lagi banyak company yang affected by COVID. Contohnya oil and gas, contohnya transportation macam Boeing, BA ada dalam Dow Jones. And maybe ada hospitality punya stocks kat situ, saya tak sure. Saya tak hafal Dow Jones punya list. Okay, sekarang Nasdaq. Nasdaq ni recover yang paling cepat pasal dia teknologi, and teknologi ramai orang sedar semua mantap masa COVID. So dia orang semua invest dalam teknologi. And ni paras dia sebelum COVID, berapa? 9564. Dia turun ke paras terendah masa tu 7,000. So turun 2,000 point, 2,500 point. And ni bulan March, dia recover bulan 6. Cepat kan? Standard & Poor's recover pada bulan berapa tadi? Ogos. Dow Jones recover pada bulan 11 November, and Nasdaq recover paling cepat pada bulan Jun. And dia naik sebelum COVID 95. Sekarang dan dia naik ke paras berapa ni? 12,000, dan sekarang dekat 13,200. Ni candlestick besar yang semua orang nampak dia turun 600 point ke berapa 2-3 hari lepas. Memang harga dah tinggi, saya pun rasa macam harga dah tinggi, tapi in terms of trend belum bertukar based on pada pendapat saya. Dan RSI tengok jauh daripada 50%, in fact lagi dekat dengan overbought line. So momentum dia kuat. Momentum stay kuat on weekly punya basis, and dia masih menaik. Adakah dia akan terus menaik? Well, kalau awak tanya saya soalan tu dekat sini, trend tu menaik, momentum pun tengah menaik, dan you akan kata, adakah dia akan terus menaik? Jawapan saya ialah, tengok trend. Dia nampak macam naik ke turun? Macam naik, okay, dan dia menaik. Kalau awak tanya saya dekat sini, 10,700, adakah trend dia akan terus menaik? Well, kalau kita tengok trend uptrend yang dekat price chart tu, dia sedang menaik. Kalau kita tengok momentum, dia dekat overbought, so nampak macam tengah naik, and masih menaik. So saya tak katalah dia menurun bila dia sedang menaik kan. So sekarang kita dekat sini 13,200 ke 13,300. Awak tanya saya soalan tu, adakah dia akan terus naik? Well, menurut price chart dan uptrend yang kita lukis dekat price chart tu, dia sedang menaik. Dan kalau kita tengok momentum, dia masih hampir dengan overbought. So nampak macam trend menaik ni masih okay. Okay, mahal memang mahal. Tak boleh nafikan yang tu. Tapi kalau dari segi trend, dia tengah naik. Bila dia tukar trend, then kita boleh buat decision yang lain. And adalah beberapa aset lain, tapi kita just nak semak dalam market recap pergerakan pasaran
secara umum, secara am macam mana. So Nasdaq, Dow Jones, Standard & Poor's semua nampak macam dia sedang naik. Okay, mungkin satulah yang agak menarik sikit, kita nak tengok small cap. So kita guna Russell punya index untuk tengok. Russell ni macam dia lain sikit. Dia akan naik ataupun turun lambat sikit banding dengan indeks lain. Yang tadi tu semua indeks yang besar-besar. So sebelum COVID 1686 and dia turun ke 1000, jauh 600 point. Wow, 600 point. Okay. Dan dia recover daripada COVID dekat sini. Apa ni? Silap. Dia recover bulan November sama macam Dow Jones. Okay. Dia turun lagi awal, bulan Februari dia awal Mac dia dah turun cecah paras paling rendah, dan November dia recover. And sejak pada itu dia naik sekarang dekat 2100 daripada 1600 sebelum COVID. And ini chart dia, ini uptrend line dia lebih kurang. Okay, so dia jauh daripada uptrend and dia dekat overbought. Sekarang awak tanya saya soalan, adakah indeks ni akan terus naik? Jawapan saya ialah awak pun dah tahu. Dekat price chart dia jauh daripada trend line and sedang naik, and dekat momentum dia tunjuk momentum yang kuat, dia dekat overbought. So trend menaik US market ni nampak okey. So itu US market recap kita untuk hari ini. Kalau ada soalan, tinggalkan dekat komen, saya akan cuba jawab. So tu saja video untuk kali ini. Kalau enjoy, subscribe and tekan butang like. Kalau suka trading, jangan lupa untuk control losses korang. Exit dekat 7% loss maximum. Jangan tangguh, jangan delay. Do better on the next trade. Maksudnya recover on the next trade. Jangan try to recover dalam trade yang sama. Pasal kalau kita salah, kita salah. Kalau kita betul, kita betul. Okay, sampai sini dulu. Kita jumpa lagi insyaAllah. Good luck dalam trading masing-masing. Assalamualaikum.